terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Haidir bin Encik Hassan di atas penerangan berkenaan dengan program Culinary Hearts kita itu tadi. Dia harap dapat memberi sumber inspirasi dan juga semangat kepada pelajar-pelajar kita nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya saya ingin menjemput Puan Fazilawati binti Fazil sebagai ketua panel Hari Temuduga kita pada 19 hari nanti, okey. So dijemput Puan Fazilawati dan saya harap semua calon dapat memberi tumpuan dan sebarang pertanyaan boleh terus bertanya dengan Puan Fazilawati, tetapi kita harapkan masing-masing menunggu queue lah. Jangan semua nak tanya-tanya nanti pening nanti Puan Fazila nak jawab nanti. Okey, so dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Okay. Okay, ini adalah persediaan calon semasa temuduga yang akan berlaku pada 19 Januari ini. Okay, persediaan ujian sesi calon temuduga ini terbahagi kepada 3 bahagian. Boleh seterusnya Cik Khairi? Okey. Seterusnya? Ya, seterusnya. Okey. Next slide. Ni, okey. Tak gerak. Tak gerak? Adik. Sekejap Okey, ke depan pula. Balik ke nombor 2. Okey, nampak? Okey, nampak. Okey, persediaan pelajar akan menjawab soalan atas talian iaitu kita menggunakan word wall ya. Yang kedua, sesi kedua akan secara atas talian Google Meet iaitu temuduga lisan dan penilaian amali secara live menggunakan Google Meet juga. Okey, rupa diri semasa temuduga lisan ya. Kalau lelaki biarlah berbaju kemeja, berseluar, jangan kemeja je, kat bawah kain plekat ke seluar pendek. Okay. Sebab itu ada permakahan semasa penampilan diri. Okay, yang penting kemas ya, berkola. Okay, untuk pelajar perempuan lebih sesuailah berbaju kurung atau baju blouse yang sesuai dan sopan. Sebab panel akan minta pelajar untuk berdiri dan kita nak tengok rupa diri sekali. Okey, semasa sesi temuduga lisan ini kemungkinan akan ada panel penemuduga dari luar yang kami jemput untuk melihatlah mungkin ada beberapa soalan lah dia ingin bertanya. Okey, untuk menilai semasa ujian penilaian kami laksanakan secara lisan. Okey, untuk penilaian amali, okey, saya akan terangkan seterusnya untuk berkenaan amali. Ini adalah buat sejarah talian. Okey. Nombor 3, nombor ujian objektif tu Cik Zee. Okey. Ya. Okey. Ujian objektif ya. Okey, menggunakan word wall, okey, pelajar akan diberikan sebanyak ada 4 bahagian iaitu A, B, C, D dan E. Okey, sila jawab dengan berhati-hati dan setiap bahagian diberi masa durasi 3 minit. Ikut kepada kepantasan pelajar lah, tapi soalan sebelum ini pelajar boleh menjawab di bawah 1 minit. Okay, dan hanya diberi sekali saja. Kalau anak tuan jawab 2-3 kali pun saya akan kira masa. Okay, saya akan automatik saya akan baca waktu yang dia menjawab. Waktu yang pertama itu maka dia ambil. So dia hanya boleh menjawab sekali saja. So jangan tertinggal 4 bahagian ni. Lepas jawab A, jawab B, jawab C, D dan E. Sila ikut bahagian tu ya. Jangan ada keciciran di situ. Okay, kesemua masa diberi adalah lebih kurang dalam 30 minit. Okay, the next. Okay, inilah calon untuk semasa persediaan temuduga lisan. Kalau boleh sediakanlah kemungkinan ada sijil ke, kami nak tengok sijil, beberapa sijil lah menyertai pertandingan ke apa untuk pembuktian. Kalau yang sesuai lah. So penampilan diri saya cakap baju kemeja untuk lelaki berkola. Okay, lengan panjang, lengan pendek tak ada masalah. Yang penting kemas.
dan calon perempuan berbaju kurung atau blouse yang formal. Seterusnya Cik Khairi. Okey, persediaan amali. Okey, persediaan amali pelajar dikendaki membuat nasi goreng. Okey, bukan saya nak terangkan pada ibu bapa, pastikan anak-anak puan berlatihlah memasak nasi goreng apa, tapi janganlah nasi goreng yang terlampau susah ya. Pelajar jangan buat nasi goreng paprik ke, nasi goreng apa yang susah. Nasi goreng yang simple dan senang. So saya nak bahan-bahan dah disediakan, dah siap potong. Semua bahan dah siap potong, sama ada bawang putih ke, bahan-bahan lain semua dah siap potong, dah siap tumbuk. Cuma kami akan menilai dari segi penampilan diri mereka, dari segi persiapan pakaian sewaktu memasak. Ya, dia mesti ada topi kalau lelaki, yang perempuan pakai tudung, kalau lelaki pakai topi, mesti ada apron ya, yang kemas semua. Okey, persediaan dapur dan teratur lah. Jangan berselerak lah, kita tengok dia nak masak pun susah kan. Okey, kami menggalakkan pelajar menggunakan dapur betul ya, bukan induction. Induction tu boleh terima, induction atau hot cooker saya tak ni lah. Sebab ini masakan, sebab relatif pelajar akan masuk ke dapur menggunakan api. So bolehlah berlatih dari sekarang. So bahan-bahan mesti dah siap di atas meja, dia cuma terangkan, okey hari ni saya akan masak nasi goreng apa. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan adalah ni. Okey, kami nak dia bercakap. Kalau pelajar pekak, sila menggunakan bahasa isyarat. Okey, seterusnya 10 minit ya. Minta maaf, 10 pelajar diberi masa 10 minit untuk 5 hingga 10 minit untuk bersediakan barang-barang. Kalau dia kata dia dah sedia, dia dah ready untuk mulakan, preparekan apa-apa, dia tengok dia punya dapur semua dah ready, boleh. Jangan masa saya bagi 10 minit tu baru dia nak potong bawang lah, baru dia nak potong sayur, saya tak nak. Saya tak terima yang tu. Saya nak semua dah siap. Sebab dulu ada 2-3 orang pelajar, kami dah berulang, dah bagi tahu, dah taklimat, dah terangkan juga berapa kali dalam grup, pastikan barang-barang dah bersedia. Walaupun dia dapat masak yang bagus, tapi dia banyak potong makan kosong. Sebab dia mengambil masa penilai lebih kurang dalam masa 30 minit. So maka amali dia tiada. Walaupun dia masak. Teknik dia masak ada, tapi sebab dia habis masa dekat penyediaan bahan. So pastikan bahan-bahan dah siap dipotong. Saya hanya nak pastikan dia tahu apa bahan yang dia nak masuk, apa cara dia nak masak. Turutan bahan. So kalau boleh gunakan resepi nasi goreng yang simple tapi kreatif. Masa hidangan tu sangat kreatif. Boleh tengok di YouTube. Masa dia buat hiasan tu janganlah dia letak je macam tu. Dia kena ada teknik hiasan kreatif. Yang logik jangan sampai dia nak buat cili, potong cili buat bunga-bunga tu tak logik. Nasi goreng macam mana kita makan di restoran, ada rupa telur dadah ke, telur mata ke, dia buat macam mana. Benda tu semua dah boleh siap. Telur mata lembu ke, telur dadah dia nak potong gulung-gulung ke, semua tu dah siap. Ya. Hiasan dah siap ya. Cuma letak saja. Okay, next. Cik Khairi. Okay, masa kita aturkan untuk pada hari Rabu ni 9 pagi hingga 10 pagi adalah ujian objektif. Okay, 10.30 ujian lisan sehingga selesai, dan petang kami akan buat ujian amali. So pelajar-pelajar semua kena standby waktu ni. So kami akan panggil 3 kali, diberi masa dalam lebih kurang dalam 10 minit. Sekiranya tiada respon daripada pelajar untuk semasa ujian amali dan ujian lisan, so kami teruskan kepada peserta yang lain, pelajar yang lain. Okay, next. Okay, ini adalah contoh video pelajar untuk
penilaian amal. Ni contoh je ya. Jangan ikutlah sebenarnya. Ini contoh lah macam mana cik boleh buat masa live nanti. Ada suara cik Edi? Tak ada suara. Ada suara? Tak dengar. Okay. So dia terangkan bahan-bahan dia. Okay, abaikanlah yang dia punya potongan tu sebab ni adalah demo tugasan pelajar. Okay, rasa sampai situ lah Cik Edi boleh kot. Ya, ada. Masak. Okay. So kena adalah suara memperkenalkan nama masakan dia, bahan-bahan yang digunakan dan terus dia masak lah. Dia mulakan tugas masak, kita daripada start dia memperkenalkan diri, penilaian telah bermula. Ada soalan? Ada soalan untuk bertanya? Tak ada. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Fazilah, saya nak tanya. Tadi jaringan saya tak berapa bagus lah. Saya tak dapat lagi apa tips yang nak bagi tadi. Saya jaringan saya problem. Jadi saya tak tahu maksud dia. Waktu interview tu, dia masa untuk turn pelajar tu bermula daripada pukul apa tu? Maksud dia. Okay, untuk soalan objektif kami akan share di grup pelajar Telegram pada pukul 9. So pelajar akan ada grup, saya akan maklumkan standby 5 minit sebelum saya akan share link soalan objektif tu. So pastikan anak tuan menjawab semua soalan iaitu 4 bahagian A, B, C, D dan E. Okay. Kedua, selepas habis sesi ujian objektif, pelajar perlu standby untuk ujian lisan. So mereka sentiasa tengok di dalam grup Telegram, kita akan panggil nama mereka. Selepas habis temuga, kami akan panggil the next group. Sila standby, masuk link. Kami akan share link Google Meet di grup Telegram pelajar tersebut. Dan seterusnya, sesi petang pukul 2 untuk temuduga amali juga kami akan share group link. So pelajar kena sentiasa lihat pada link group Telegram. So saya minta ibu bapa pun alert lah, bantu anak untuk lihat ada ketinggalan. So markah untuk ujian objektif adalah 20 markah. Okay, 20 markah untuk ujian lisan dan 60 markah di ujian amali. Okay, ada
Puan, berkenaan yang tentang ujian amali tu akan dibuat pada hari bulan tu, hari Jumaat tu, Puan. Hari Rabu, bukan hari Jumaat, hari Rabu tu. Hari Rabu, ya Tuan. Hari Rabu, okey. Untuk ujian objektif, dia ada 4 bahagian. Dia akan berkenaan peralatan. Okey, sebab anak-anak Tuan ni ambil bidang kulineri kan. So dia kena tahu peralatan dapur. Ajar anak belajar peralatan dapur. So kita nak tahu anak Tuan dengan Puan ni rajin tak ke dapur ke memang tak ke dapur. So sayur-sayur, at least dia tahu ikut mak dia pergi pasar, rajin. Tahu nama-nama sayur. Okay, kat situ juga dalam ujian objektif tu juga ada bahasa Malaysia sebab kita nak bagi mereka memahami tentang imbuhan dan sebutan. Dan ada juga simple matematik. Saya rasa anak Tuan boleh jawab lah sebab secara online semua ada handphone. Bila ada soalan semua ada handphone. Cuma nak faham soalan tu je. Soalan yang saya beri untuk matematik adalah untuk pelajar tahun 4 ke bawah. Ada soalan matematik yang long kena tengok pada darjah 4 hingga darjah tahun 4 ke bawah. So bila periksa online ni technically dia bolehlah kalau pelajar tu high function dia tahu saya nak jawab jawapan ni macam mana nak cepat. So dia tahulah nak gunakan apa-apa peralatan kan yang nak dijawab kan. Nak guna calculator ke dia nak guna apa. Tu sendirilah. Ya, Ni dah suara. nak cakap apa? Tak tahulah. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya cikgu Ali wakil murid. Tu buat apa ni? Salah cakap. Saya ada gangguan daripada Puan Nora ke siapa yang bertanya ni? Ada satu bertindih suara. Betul. Okey. Salah seorang. Kena tutup satu mic. Ada apa? Stop sharing tu. Ada siapa ni? Nora Muhammad stop sharing. Nora Muhammad stop sharing presentation. Okey, boleh mula? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya yang merupakan cikgu Nikangkas dan wakil daripada murid-murid saya. Okey. Dia orang tiada akses internet. Jadi saya nak minta pendapat untuk dia ada nombor kan untuk sesi 3 ujian tu kan, menjawab soalan atas talian temubuka lisan nilai amali. Ya. Okey. Kalau boleh tak Puan letak nama anak murid saya untuk 3 sekali. Macam dengan nombor sama ada nombor 1, 2, 3 ataupun 6, 7, 8 sebab dia akan buat testing tu kat sekolah. Okey, buat sekolah. Anak murid Puan ada semua ada handphone kan? Tak ada. Tak ada handphone ya? Sekolah Sekolah mana Puan? SMK Serendah. SMK Serendah ya. Okay, saya akan take note buat dia. Nanti saya contact Puan. Nanti Puan boleh share nombor telefon Puan dengan saya. Nombor saya 018. Kejap. 018 228 228 7575. 7575. Okey. Untuk masalah baca Puan. 7575. Ya. Pas. Nanti Okey. apa-apa saya akan bantu Puan. Saya akan berhubung dengan Puan. Okey. Sebab student saya dulu waktu tu interview PKP, jadi dia orang ada akses internet, saya terpaksa ambil dia pergi rumah, pergi sekolah sebab dia orang ni ujian menjawab soalan ataupun tiga item ni dia hari yang berbeza-beza kan. Tapi kali ni kita buat satu sehari serentak. Semua serentak sebab satu hari serentak? Ya. Alhamdulillah sebab dulu saya pernah handle
Di hari yang berbeza, jam berbeza, susah saya. Sebab yang dulu permohonan 98 orang puan. Oh, okey. Senang saya dekat buat sekolah saya handle budak-budak ni. Ya. Okey. Nanti kami Terima kasih Puan. sama. Nanti puan orang jangan lupa WhatsApp saya ya. Nanti saya tak ambil nombor puan. Okey, ada soalan lagi tuan? Puan? Ya? Saya ada soalan tambahan, Puan. Baik. Okey, begini, Puan. Mohon bantuan untuk sharingkan tips tu dalam grup Telegram boleh tak, Puan? Sebabnya saya info yang dapat yang masuk dekat sini ni putus-putus lah, Puan. Jaringan dia tak berapa clear sangat. Jadi macam Puan dah bercakap, lepas tu separuh tu ada, separuh tu hilang. Jadi info tu tak sampai 100% yang saya dapat lah benda tu lah. Okey, baik. Nanti saya akan sharekan tips-tips tu dalam grup. Tips tu lah sekurang-kurangnya saya dapat menjelaskan kepada anak saya kenaan apa tips yang perlu dibuat persediaan lah kan. Supaya saya nak suruh dia buat yang terbaik lah kan. Jangan ketinggalan info ke apa, takut nanti disuruh buat lain pula, dia buatnya perkara lain pun jadi satu masalah juga. Okey, saya akan cuba. Okey, sambil tu saya nak bagi pendapat saya kepada tuan dan puan lah. Okey, minat seseorang pelajar tu berbeza. Kita kena tahu dan kita kena berani expose anak kita keluar pada kelompok kedudukan kita lah. Kata kita duduk di Kuala Lumpur, anak kita minat nak belajar pastry. Okay. So kita boleh hantar anak kita di Sungai Petani atau di college community lain yang Cik Khaidia bagi share tadi. Peluang tu ada. Tuan, peluang tu ada. Sebab memang saya cakap Selayang ni untuk permintaan memang tinggi, tapi di lain-lain pun ada, peluang tu ada. Sebab pelajar-pelajar kita pun ada datang daripada Kelantan, Pahang yang ibu bapa mereka berani. Tapi yang Kuala Lumpur ni ramai yang ibu bapa nak ke Selayang, tak, terima kasih. Cakap, tapi kita kena tanya, mungkin anak tuan puan nampak minat pada pastry, kelebihan pada landscape, kelebihan daripada ukiran, college community lain pun ada. Boleh tanya pada kami untuk kami bantu pengambilannya. Ya, ada soalan lagi? Assalamualaikum. Salam. Saya nak bertanya pada Puan Fazila. Ya. Tadi dah diterangkan, mungkin saya ada terlepas pandang ke apa tadi. Ada 3 bahagian kan untuk ujian ni dalam hari yang sama lah kan? Ya. Artinya yang bertulis tu yang saya dengar tadi dalam lebih kurang 30 minit dia. Ya. Okey, untuk ujian temuduga tu, untuk setiap seorang calon tu berapa minit diperuntukkan masa tu? Untuk peruntukan masa setiap calon kami tetapkan 5 hingga 10 minit. Tengok pada kapasiti pelancong jawapan calon tersebut. Okey, untuk bahagian yang ujian amali tu kan yang saya dengar tadi dalam 5-10 minit untuk persediaan, betul ke? Ya. Jadi maknanya bahan-bahan semua dah siap, cuma persediaan dapur apa tu semua dalam lebih kurang tu lah 5-10 minit, betul tak Puan? Ya. Ada macam ni. Okey, 5-10 minit tu sebenarnya kami bagilah kalau takut dia nak ready, dia kadang-kadang kita tahu pelajar kita ni gementar tiba-tiba dia panik kan. Kita calmkan dia dulu dalam tempoh tu. So saya mohon kerjasama ibu bapa, bukan membantu sebab kami pengalaman interview saya dengar. Masa interview Isam pun saya dengar. Ibu bapa bercakap kat tepi, jawab ni. Efek tau makan anak. Biar dia jawab. Dan juga masa amali pun saya tak nak dengar tangan. Saya nampak. Saya dengar suara. Okay. So sebelum kami panggil, pastikan kami dah panggil, memang tahu pelajar dah siap atas meja dia semua dah siap dah.
Dia semua siapkan diri dia, ready dia, dapur dia, kuali dia dah ada dah. Untuk dia masak. Okay, katalah puan kata, puan saya tak nak bagi anak saya guna dapur gas rumah. Saya nak guna dapur portable gas yang dapur ada pakai botol gas kecil tu kan. Tak apa. Okay. Kami izinkan. Cuma saya tak galakkan anak puan menggunakan hot cooker yang dapur elektrik tu. Ya, faham. Jadinya puan dalam berapa lama masa untuk dia siap masak tu semua tu? Siap masak tu sekejap je. Kita bagi lepas dia kata dalam 5 minit tu dia kata dah boleh kita mulakan? Boleh puan. Okey, dia dah ready, kita mulalah. Paling maksimum kami bagi 15 minit saja. Okey, ya jelas. Okey, terima kasih. Sama. Puan, Ya. Puan. Tentang ujian amali tu, masakan menu masakan tu bebas ke ataupun ditetapkan oleh pihak kolej ya? Jenis. Okey, saya tetapkan nasi goreng je. Tapi saya cakap nasi goreng tak kisahlah dia nak buat nasi goreng ayam ke nasi goreng, tapi ayam tu dah siap goreng. Nasi goreng tu inti ayam tu dalam, bukan ayam tu baru dia nak goreng. Katalah dia buat, saya nak buat nasi goreng ayam berempah. Dah dia buat nasi goreng, lepas tu dia nak goreng ayam berempah. Itu dah buang masa. Saya nak dalam semua disatukan. Nasi goreng kampung ke, nasi goreng Cina ke, yang simple, dan saya nak tahu, yang penting kita nak tahu teknik dia pegang kuali, teknik dia tahu benda tu panas. Itu saya bagi tips dah. Cara dia bercakap. Okey puan. Maksud dia sebelum ujian amali tu bermula puan, bahan tu kena buat macam ubur niat, kenalkan okey ni bawang putih, ni bawang merah, ni sayur, ni apalah. Saya diterangkan kata nama saya Fazrul. Okey. Hari ni saya akan masak nasi goreng Cina. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah bawang putih. Ini tak payahlah cakap berapa gram bawang putih, garam, so kita tahu dia nak bercakap. Okey, faham. Betul. Jelas, Boleh saya mulakan, dia akan mulakan teknik. So ibu bapa kena yang saya perlukan semasa itu, perlukan seorang pegang Google handphone dia untuk nampak dia masak. Masa dia kuali, masa dia cakap, kena seorang pegang. Okey, baik. Kena ada pembantu dia, sama ada kakak dia ke, ibu bapa ke, jangan tinggal. Ada dulu kesian pelajar tu, dia kena betulkan kamera dia sendiri, tak betul kita kena tegur, kesian. Boleh, baik. Saya perlukan supporting daripada ibu bapa juga dengan adik-beradik yang lain. Baik puan, jelas. Okey, ada soalan? Muhammad Azizi ada soalan Assalamualaikum puan. Salam. Andai kata lepas ujian amali hari Rabu ni, hari Rabu minggu depan, agak ambil masa berapa lama untuk contohlah dapat kemasukan kan, diterima. Dia akan bagi dalam masa tempoh berapa lama, dalam seminggu ke? Okey, Cik Khairi sila jawab. Okey, pelajar yang calon yang berjaya untuk temuruga ni akan dihubungi selepas daripada kalau dalam masa 2 minggu selepas temuruga, dan jika tidak menerima apa-apa maklumat daripada kolej, daripada telefon daripada kolej, kira tidak berjaya lah untuk calon temuruga ke Kolej Komuniti Selayang. Calon yang berjaya akan dihubungi oleh Kolej Komuniti Selayang. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Itulah saya kata, jangan berputus asa, banyak lagi peluang di kolej-kolej komuniti lain yang ada, mohon juga. Assalamualaikum, lagi sekali saya nak tanya ni puan. Untuk satu kelas di kolej komuniti ni, dalam kursus ni lah, saya difahamkan cuma 20 orang je untuk pengambilan pelajar, betul ke?
16 Puan. Oh 16. Okey, kalau sekiranya lah tak berjaya, katakanlah saya nak mohon ke college lain tu macam mana ya? Puan boleh kontak dengan pegawai pengambilan di sana. Kena tengok di kolej sana ada tak pembukaan dia. Sebab hanya kolej komuniti Selayar yang mengambil 2 intake setahun. Kolej komuniti lain saya rasa saya akan semak, okey, saya akan sharekan link pada grup Telegram tu. InsyaAllah saya akan kontak pada rakan-rakan saya di sana lah. Tanya ada tak pengambilan untuk bulan Mac ni. Okey, terima kasih Puan. Sama. Tu kalau boleh juga terus berhubung dengan kolej komuniti yang menawarkan untuk untuk program pendidikan khas di kolej komuniti tersebut. Okay. Terus berhubung pun boleh juga. Dan mereka memang maklum lah untuk permohonan kemasukan ke kolej komuniti tersebut. Okay. Pengambilan dia tu masa yang sama juga ke? Sama. Okay. Macam kita di Selayar ni kita 2 kali setahun, tapi macam diorang ni diorang akan buat dalam setahun sekali lah. Mungkin dalam bulan Mac juga ke? Bulan Mac diorang baru ambil buat pengambilan tahun lepas, mungkin dalam bulan 12 tahun ni kot. Oh macam tu. Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Puan. Wassalam. Saya nak bertanya, contoh jika pelajar berjaya ditawarkan ke kolej komuniti, kemudahan untuk hostel tu macam mana ya? Okey, salam. Kemudahan untuk hostel tu, konsep kolej komuniti kami tidak menyediakan hostel. So kami akan sharekan alamat penyewa, ibu bapa akan berhubung sendiri dengan penyewa. Kolej komuniti memang tidak menyediakan hostel. Mana-mana kolej komuniti. Terima kasih Puan. Sama. Saya ni untuk calon yang kita dalam calon yang berjaya dalam surat dan buku panduan tu ada diletakkan senarai kontak untuk berhubungan tuan rumah. Jadi yang tuan rumah tu pun rumah untuk hostel tu pun dia tak jauh daripada kolej komuniti Selayang lah. Diorang kebanyakan pelajar di jalan kaki untuk ke kolej komuniti Selayang lah. Dan insya-Allah pelajar yang berjaya tu yang hendak duduk di asrama ataupun rumah sewa tu, saya akan bagi nombor telefon untuk yang kebanyakan yang pelajar-pelajar pendidikan khas duduk lah. Jadi di situ mungkin diorang boleh bersama-sama untuk dia tak berduduk secara berasingan. Okay. Sementara intensif tu ada tak? Contoh macam kita PTPTN ke macam mana ke Puan? Cik Khairi. Okey, untuk bantuan kewangan pelajar, kita untuk sementara ni kita ada untuk yang pelajar yang ibu bapa keluarga yang mempunyai pendapatan bawah 4,000, mereka layak untuk mohon bantuan kewangan untuk belajar di Kolej Komuniti Selayang. Keluarga yang mempunyai 4,000 ke bawah pendapatan boleh layak untuk mohon. Dan sebenarnya kita ada untuk nanti pelajar yang berjaya nanti kita akan maklum lah seterusnya. Okey, terima kasih Cik Khairi dan Puan Fazilawati. Sama. Ada apa persoalan lagi? Saya nak bertanya pada Cik Muhammad Haidir. Ya. Boleh? Kan? Okey, berkenaan tentang bantuan kewangan untuk pelajar ni tuan yang layak kan? Yang layak. Maksud dia pendapatan keluarga yang berpendapatan 4,000 ke bawah tuan Maksudnya dia combine pendapatan lah tu, suami isteri kan? Ya, betul. Okey, dia punya bantuan kewangan tu kalau boleh saya tahu daripada mana tuan maksudnya daripada kolej sendiri ke atau daripada KPT sendiri ke ataupun daripada KPT.
Oh, KPT. Jabatan Pengajian Kolej Komuniti dan Politeknik. Oh, sebabnya saya ada bertanya di JKM. Dia orang kata yang mana pelajar-pelajar yang keperluan khas ni, kalau dia belajar di mana kolej komuniti itu adalah tanggungjawab pihak pengurusan untuk menyalurkan bantuan allowance lah, macam tu lah saya bertanya. Saya tanya JKM ni ada bagi direct tak kepada pelajar keperluan khas ni yang pemegang card holder ni kan? Dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Itu semua di bawah KPT lah. Dia kata macam tu. Itu yang saya nak confirmkan tu. Itu saja tuan. Terima kasih. Okey. Sebab apa kita baru-baru sebelum ni kita dapat untuk bantuan untuk pelajar pendidikan khas, tapi kita ada beberapa dorang daripada kementerian dia ada masalah untuk segi miscommunication. Saya tak berani nak bagi tahu yang diorang untuk dapat bantuan kewangan OKU ni. Tapi untuk backup tu, kita yang untuk backup daripada kalau jika tak dapat bantuan kewangan OKU tu, backup dia itulah bantuan kewangan daripada Kolej Komuniti Selayang, Kolej Komuniti. Backup dia lah. Tapi sekiranya kalau kita dapat makluman yang tepat daripada kementerian, jika diorang boleh dapat, kita akan bagi tahulah apa yang keperluan untuk dibuat sekiranya mereka layak untuk dapat lah. Baik. Terima kasih atas penjelasan. Okey. Assalamualaikum. Salah. Apa yang saya difahamkan kan, sebab ada parent bertanya, sebab dia orang ni kan kalau belajar dekat sekolah bantuan kerajaan, dia orang dapat 1,600 kot untuk setahun. Jadi dia orang bertanya, adakah sama dapat bantuan di kolej komuniti? Sama ada daripada kementerian, KPM ataupun badan-badan yang Encik Khairi bagi tahu tadilah. Terus pun saya nak bertanya juga, tapi dah Encik apa tadi yang bertanya tadi. Terima kasih Puan. Mira Muhammad Taib, silakan Dr. Bayaran. Mira Muhammad Taib. Cik Alimi boleh tutup. Okey. Jadi sebab yang bantuan kewangan OKU tu sebenarnya kita tak berani nak confirm benda tu. Saya tak berani nak bagi tahu confirm je. Jadi untuk sekiranya bantuan kewangan untuk OKU tu tak dapat untuk pelajar-pelajar ni, jadi kita backup lah tu bantuan kewangan untuk pelajar untuk kolej komuniti. Itu backup lah sekiranya bantuan kewangan OKU tu tak dapat. Sebab saya tak berani nak confirm benda tu dapat ataupun tidak untuk pelajar-pelajar ni. Jadi untuk backup tu bantuan kewangan kolej komuniti untuk keluarga yang berpendapatan 4,000 ke bawah, kita akan minta bantuan tu lah untuk pelajar yang belajar di Kolej Komuniti Selayang. Okey, terima kasih Cik Haidi. Assalamualaikum. Hello. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Haidi. Saya mau tanya, asrama ada disediakan di sana ke? Okey, kebanyakan pelajar-pelajar kita duduk di rumah sewa tuan. Di rumah sewa maksudnya sendiri pergi ke sana lah. Biasa nanti pelajar yang berjaya kita akan bagi dengan nombor telefon tuan rumah untuk terus berhubung. Dia akan duduk dengan sama-sama rakan dia yang pendidikan khas jugalah. Dia bercampur lah. Campur dengan pelajar normal dengan pelajar pendidikan khas lah. Dan alhamdulillah lah untuk kita walaupun mereka duduk di rumah sewa, tapi kita akan pantau lah dari semasa jika berlaku untuk mengelak apa berlaku masalah lah. Dan alhamdulillah lah kebanyakan pelajar-pelajar kolej komuniti yang duduk rumah sewa ni banyak support lah dan banyak bantu pelajar-pelajar OKU ni untuk mereka belajar di Kolej Komuniti Selayang. Dan pelajar-pelajar yang duduk rumah sewa tu kebanyakan prihatin lah dengan pelajar-pelajar OKU.
Tak ada masalah buli ke Encik Kadir? Okay, InsyaAllah kita akan cubalah untuk bantu dari segi pemantauan lah. Hello? Hello? Ya. Kita akan bantu dari segi pemantauan pelajar-pelajar yang duduk di rumah sewa. Okey, baik. Dari segi yuran berapa Encik Kadir? Okay, yuran untuk semester yang pertama, yuran pengajian dalam 200 untuk yuran pengajian, yuran peralatan dalam 480 untuk semester yang pertama. Bila masuk semester kedua, lebih kurang dalam 350 lah. Okay, masuk yang semester yang ketiga, lebih kurang macam tu juga lah, 350. Kemudian bila semester yang keempat, mereka akan menjalani latihan industri, tidak dikenakan yuran pengajian. Semua ada 4 semester lah. Ya, 4 semester. Satu semester 6 bulan. Satu semester 6 bulan. Tempoh pengajian adalah 2 tahun. Kalau macam anak saya dapat lah, contoh katakanlah dapat. Kalau kita duduk di rumah, kalau dia akan pergi sendiri macam naik Grab ke ataupun naik LRT ke, ada masalah ke Cik Kadir? Daripada pelajar sendirilah macam mana dia nak survive. Tapi kebanyakan pelajar-pelajar kita ni banyak yang ada yang berurang-alik pun ada juga, ada yang duduk rumah sewa pun ada juga. Kebanyakan dia kena survive sendirilah. Kita ada. Betul. Ya. Saya interrupt Cik Kadir punya sikit, minta maaf. Okey, untuk yang naik LRT tu saya juga ada pelajar autism daripada duduk di Damansara, jauh dia naik bas, dia turun bas, dia naik 2 LRT hari-hari. So parents kena train lah, tak ada masalah tu. Oh, tak ada masalah. Cuma parents kena sentiasa pantau anak-anak. Tu je. Okey. Kalau kelas bermula daripada pagi sampai ke petang lah, sampai ke malam kan? Pagi tak ada malam. Pagi sampai petang, kalau dia tengok pada pelajar tu. Ada kalau dia siapkan kelas tu lambat, dia drag lah sampai pukul 3.30, kadang sampai pukul 4. Tengok. Kalau dia slow buat kerja, siaplah sebab dia kena mula belajar masak, alas ke, kena kemas dapur, bersih dapur, briefing time, baru release. Apa dia tuan? Dia pakai sistem CGP. Maaf ya, sebab saya tadi saya punya line tak berapa cantik. So keluar masuk. Mungkin orang dah tanya tapi saya minta maaf lah. Saya nak tanya, ada sistem CGPA juga ke atau macam mana? Ya, ada sistem CGPA. Oh, maksudnya kalau sistem satu tak cantik, mungkin dia boleh dikeluarkan lah. Tapi jaranglah sebab kita 80% adalah praktikal. InsyaAllah. Okey. Anak saya di dalam golongan dyslexia. Dia di sekolah khas campur dengan pelajar biasa juga. Cuma dia ada masa kelas khas tu dia ada belajar pasal masakan jugalah. So that's why saya rasa dia mungkin boleh boleh masuk kat sini lah. Itu yang saya tengok tu. Okey, secara general saya akan bercakap lah. Untuk maklumat tuan, kami akan tanya pada pelajar-pelajar kami yang ada SPM. Okey, saya pernah temuduga dulu ada beberapa orang pelajar yang ada SPM dan kami tengok result mereka dan layak untuk dimasukkan ke dalam inklusif. So kami galakkan untuk dimasukkan ke inklusif. So saya mencadangkan pada parents dulu dan parents bersetuju, baru kami memohon untuk masuk ke inklusif. Ada beberapa pelajar kami dah masuk ke CJ Pastry dan CJ Culinary. Tapi Puan memang menarik lah saya tengok daripada perbincangan ni. Saya pun excited juga. Terima kasih, sama. Saya jauh sikit sebab saya tinggal di Putra Heights. Agak jauh pula. Saya risau kan. Ya, faham. Tapi ada juga pelajar kami duduk sana tapi mereka sewa di asrama. Kita tanya juga sebab dia pelajar ni dia ada komuniti. Kalau pelajar-pelajar orientasi mereka akan bercampur dengan pelajar biasa. So pelajar-pelajar biasa ni dinasihatkan untuk memantau mereka. So kalau ada pelajar ni buat hal, mereka bagi tahu pada kami. Maklumat memang sentiasa cepat.
Risau sebab takut Ya, salah betul. kan sebab budak sebab pelajar OKU ni dia pelajar pendidikan khas ni dia kadang-kadang senang menipu lah sebab yalah kita fahamlah Ya. anak kita kan. Sebab itu dalam maklumat peribadi, bila kami bagi borang peribadi atau maklumat yang bila Cik Khairi minta ni, minta tolong bagi nombor tuan, suami isteri atau adik-beradik. So kami tahu kadang-kadang bila isi borang semua nombor dia. So pastikan ada nombor ibu bapa dan adik-beradik yang terdekat sebab kami akan telefon. Kalau saya akan telefon. Tak datang kelas 2 hari saya dah telefon parents. Dia datang lambat hari apa pun saya akan telefon parents. Baik. Kalau kelas bermula pukul 8 pagi lah ya? 8 pagi ya. Wow. Very interesting. Alhamdulillah. Tak apa nanti saya akan tanya personal kepada Puan Fazlawati lah. Bagi peluang orang lain cakap pula. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Saya nak tanya berapa orang kotak untuk tahun yang batch pertama ni, berapa orang sahaja yang pihak kolej komuniti tawarkan? 16 Puan. 16 daripada? 16 daripada berapa yang datang temuduga kita akan pilih. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Puan Fazila, saya nak tanya. Bila untuk di Selayang ni, untuk kursus kulineri ni, 1 tahun 2 kali. Satu pertama pada bulan Mac kan? Ya. Kami dah buat pengambilan tahun lepas. Sesi temuduga tahun lepas. Oh, yang ni yang untuk ini untuk Mac. So tahun ni untuk Disember ni tiada pengambilan. Oh, ini untuk Mac lah. Ya, untuk Mac ni sekali je. Tahun 2022 yang ni saja sebab sesi 21, 22 saya dah ambil pada bulan Disember itu, intake November. Oh, November. Okey. Memang Selayang ada kapasiti tenaga pengajar untuk 2 kelas. Mungkin di lain hanya 1 kelas. Kalau boleh tahu untuk Mac tu pada bulan bila? Pada berapa hari bulan ya? Pendaftaran belajar akan berlaku pada 6 Mac rasa. 1 Mac. 1 Mac, minta maaf 1 Mac. Oh, 1 Mac. Okey. Saya rasa kira kalau ada soalan nanti boleh PM personal. Jadi sebab masa mencuburi kita. Jadi untuk makluman juga kita akan buat satu lagi grup ini untuk pelajar sahaja yang akan mengikuti ujian temuduga ni. Yang kumpulan yang sekarang ni dengan IWAPAK kita akan kekalkan, tapi kita akan buat satu grup Telegram lagi untuk khusus untuk calon temuduga sahaja. Okay. Baik. Jadi sebab kita nak telus untuk temuduga ni kita nak telus. Jadi tidak ada pencampuran lah dengan orang lain. Jadi saya pihak Kualiti Selayang berharap semua calon buat yang terbaik dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dan anggap ini sebagai satu pembelajaran dan satu untuk kita nak buat yang terbaik untuk diri dan calon juga, insya-Allah. Jadi itu saja pada pagi ini dan saya kita serahkan pada Puan Anis untuk selanjutnya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Haidir dan juga Puan Fazlawati. Terima kasih di atas penjelasan yang begitu panjang ya. Okey, dan saya berharap jika ada sebarang persoalan boleh bertanya di dalam grup dan kita boleh share juga sebarang info di dalam grup lah. Okey, so rasanya dah tak ada apa-apa.
So saya harapkan para pelajar nanti, para calon-calon pelajar nanti boleh buat yang terbaik pada 19 hari bulan ini nanti, dan telus dari segi penilaian berikut. Tiada bantuan apa semua, sebab nanti kalau masuk ke college pun memang semua kena independent, kena buat sendiri apa semua. Alright. So rasanya boleh ni lah, dekat surat tawaran tu kita ada juga sediakan soalan dan juga arahan-arahan dia, dan boleh bersedia untuk 19 hari bulan nanti. Okay. So itu saja untuk pagi ini, dan saya harap sesi kali ini memberi manfaat lah kepada semua. Okay. Kita boleh bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum.